pertama. Sekarang dah minggu kepada minggu 15, ada 3 minggu lagi pengajian sebelum pada minggu exam. Kemudian mereka akan bercuti dan masuk pada Januari ataupun Disember untuk meneruskan pada semester kedua. Dan saya masih ingat rasanya sesi lepas anak Dr. Hasbi sendiri merupakan pelajar KMPP di sini pada sesi lepas. Jadi banyak mungkin perkara-perkara yang boleh dikongsikan. Jadi tanpa melengahkan masa untuk sesi malam ini, saya tak buat, kita katakanlah saya bagi terus 40 minit kepada doktor untuk berceloteh, bertazkirah, menyampaikan tazkirah ataupun tausiah kita pada malam ini. Tetapi pertama, kalau permintaannya, saya minta doktor untuk perkenalkan diri sedikit berkenaan dengan perjalanan pendidikan doktor sebelum ini sehinggalah berada di kedudukan sekarang. Kemudian apa-apa yang berkaitan lah yang mungkin doktor nak kongsikan. Sebelum 35 minit selepas itu, doktor boleh terus sampaikan kepada pengisian pada kita pada malam ini. Dan selepas 40 minit, kita akan selesai slot untuk tazkirah, tausiah, dan selepas itu kita akan buka sesi soal jawab untuk para pelajar bertanya terus kepada doktor. Boleh tak? Doktor, jelas suara? Okey, jelas insya-Allah. Suara jelas Jelas. Jelas. Okey. So tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Dr. Muhammad Hasbi untuk 5 minit yang pertama, pengenalan diri, pengenalan perjalanan akademik sehinggalah sekarang. Kemudian 35 minit untuk sesi tazkirah. Dengan segala hormat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Syekh Megat Faizul selaku pensyarah antum dan juga pengerusi pada program ilmu kita pada malam ini. Seterusnya adik-adik pelajar, anak-anak lah ya. Kalau Ustaz ataupun Syekh Faizul tadi nyatakan bahawa anak sulung saya sudah pun menamatkan pengajiannya di matrik yang sama pada tahun lepas ataupun pada tahun ini, pertengahan tahun ini, maka selayaknya panggilan yang paling mesra dan penghormatan yang saya harus berikan kepada anda ialah anak-anak dan juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semuanya pada malam ni? Dan boleh dengar tak suara saya dengan jelas? InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, seperti mana yang sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saya yang sangat saya hormati, yang pernah sampai ke rumah saya, yang kami kerap kali berjumpa dalam program sebelum ini, yang sudi untuk mengundang saya Al-Fakir ilallah, seorang hamba yang begitu miskin dan rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mampu untuk ataupun tidak layak sebenarnya untuk bersama-sama dengan adik-adik yang terpilih, anak-anak yang cemerlang untuk berada di bumi Matrix di Penang ini. Walau apapun, saya menganggap undangan pada malam ini bukanlah untuk mengajar ataupun mendidik, tapi menjadikan dia sebagai satu bentuk perkongsian seorang yang lebih sedikit berumur daripada adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ana akhukum fillah. Nama saya Muhammad Hasbi bin Abdul Rahman. Saya belum doktor lagi. Penghormatan yang begitu tinggi yang diberikan oleh pensyarah adik-adik di sini yang memanggil saya doktor belum lagi, untuk saya perbetulkan. Panggilan sebagai Saya satu doa. Amin ya Rabb. Saya berasal daripada Pahang, lahir di Pahang tapi menetap di Terengganu sehingga pada hari ini. Kampung saya di Terengganu. Pada masa ini saya mengajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Dulu dikenali sebagai maktab perguruan lah. Semenjak tahun 2007 sehingga sekarang. Saya sudah pun berumah tangga, mempunyai 6 orang cahaya mata.
Isteri saya seorang peguam di Tanjung Malim. Anak sulung saya baru tamat di Matrix ni lah bersama adik-adik di Pulau Pinang, dan sekarang ini sedang pun melanjutkan pengajiannya di Universiti Kebangsaan Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah lepas daripada ini kita boleh berkenalan dengan lebih lanjut, insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan selepas ini mudah-mudahan menjadi sebahagian daripada satu kelompok ataupun golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, iaitu bertemunya seorang hamba itu dan berpisahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita doakan. Baik adik-adik, pelajar, anak-anak yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini untuk kita sama-sama bincang ialah Islam sebagai satu cara hidup. Islam sebagai satu cara hidup. Saya yakin dan percaya adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah lama beramal, kita sudah lama berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cuma mungkin kita masih lagi tercari-cari bagaimana keindahan, bagaimana kesyumulan, bagaimana kesempurnaan Islam itu yang kita sedang pegang, yang sedang kita imani dan sedang kita amalkan pada hari ini, benar-benar sebagai pengatur cara, sebagai pemudah cara, sebagai pengaturan yang terbaik dalam kehidupan kita pada hari ini. Kerana mungkin sahaja ada sebahagian menganggap Islam itu hanya pada hari Khamis malam Jumaat, malam besok dengan membaca Yasin. Mungkin sebahagian manusia menganggap Islam itu hanya dalam proses tujuan dia untuk mengahwini seorang wanita Islam kalau dia bukan Islam. Mungkin sebahagian kita melihat Islam itu hanya dalam upacara pembukaan sidang DUN dan juga parlimen, adanya bacaan doa. Sebahagian kita juga mungkin melihat Islam dalam kerangka yang begitu kecil dan sempit, hanya dalam upacara perkahwinan, dalam kelahiran, dalam kematian, ataupun dalam perkara-perkara kecil lain, dalam musabaqah Al-Quran sebagai contohnya, ataupun hanya melihat Ramadan. Sedangkan tidak, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Dalam surah Al-Baqarah, dengan begitu jelas dan terang, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah secara menyeluruh, secara keseluruhannya. Dalam arti kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya beramal ataupun menyelami agama Allah Subhanahu Wa Taala ini secara menyeluruh, tidak disegmentasikan dengan pecahan dengan kelompok yang begitu kecil. Sama ada dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, maupun dari sudut akhlak dan juga tasawufnya, Islam telah menyediakan, telah memberikan satu cara pimpinan hidup yang begitu sempurna untuk kita. Sesuai dengan nama Islam itu sendiri sebagai Islam. Salima yusallimu tasliman, islaman. Iaitu satu bentuk agama yang apabila manusia duduk dalamnya, dia akan rasa selamat. Dia akan rasa tenang. Mutakhir ini, sama ada dalam negara kita ataupun di luar sana, kita melihat manusia berhadapan dengan konflik kehidupan yang begitu banyak. Sama ada ujian yang menimpa mereka dalam bentuk keuangan, dalam bentuk kehidupan, dalam bentuk peperangan, dalam bentuk kematian, dalam bentuk wanita dan harta dan sebagainya, kita melihat mereka sedang tercari-cari. Bahkan di barat pada hari ini, kalau adik boleh tengoklah, Islam menjadi salah satu the fast growing religion, faith in Europe. Sebab apa? Selama ini mereka didedahkan, mereka diberikan dengan berbagai-bagai bentuk kesenangan, kemudahan, dan juga mungkin dengan hiburan. Semua itu tidak menepati kehendak fitrah mereka sebagai manusia. Kerana Allah menciptakan fitratullah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah telah menjadikan fitrah manusia itu, dia menginginkan Tuhannya, dia menginginkan ketenangannya, dan Islam memberikan jawapan kepada persoalan-persoalan yang sedang dicari oleh manusia. Islam selain dia menepati fitrah manusia yang menginginkan Tuhan yang hak, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu-satunya yang akan memberi petunjuk kepada kehidupan dia, Islam juga memenuhi keperluan psikologi manusia. Ketika hari ini sains
telah menyediakan pelbagai bentuk ciptaan innovation dalam memberikan keperluan kehidupan manusia, sebenarnya dia ialah tidak. Kerana dia diciptakan. Dia mempunyai kelemahan. Dia diatur cara oleh manusia. Ketika kita sedih, kita akan membuka telefon kita, gadget kita. Kita menyangka itulah penyelamat, itulah penenang kepada kehidupan kita. Bahkan manusia mengambil dadah, mengambil ganja. Mereka menganggap itulah ketenangan. Sedangkan tidak. Sejarah membuktikan bagaimana banyaknya tokoh-tokoh selebriti yang akhirnya mereka berada di puncak kejayaan kehidupan mereka, populariti mereka, mengambil nyawa mereka sendiri. Kurt Cobain, pemain muzik, penyanyi Nirvana yang diagungkan, dimasyhurkan, akhirnya menemui kematian dalam penuh dengan kesedihan. Dia tidak menjumpa penciptanya. Bahkan ramai lagi. Marilyn Monroe. Kalau saya sebutkan nama-nama artis, walaupun kita tak hafal semuanya, mungkin kita pernah dengar nama-nama ini. Yang berada di puncak kemasyhuran. Tetapi akhirnya, begitu tragiknya mereka menamatkan riwayat kehidupan mereka dengan membunuh diri. Kalaulah dianggap sebahawa kemasyhuran, populariti, kehebatan dunia ini, satu-satu nikmat yang membahagiakan kita, ianya tidak sama sekali. Ia tidak. Almarhumah, biduanita negara Sharifah Aini. Kalau adik pernah dengar nama-nama ni kan, mungkin mengikuti walaupun tak banyak mungkin tahu ya. Kalau ditanya kepada dia, apakah dia seorang yang bahagia? Saya pernah dengar satu klip dia. Dia kata walaupun dia keluar, dijemput menyanyi untuk menghiburkan manusia, dia kata saya merupakan manusia yang derita di rumah. Sebahagian mereka ada yang rumah tangganya porak-peranda, anak-anaknya, suami dan isterinya. Mereka tidak memenuhi kebahagiaan yang sebenarnya. Yang akhirnya, kita sebagai seorang Islam akan kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan fitrah kejadian kita yang menginginkan ketenangan dan kebenaran. Sekiranya kita mencari selain itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu. Dalam ayat yang lain kata Allah, sesiapa yang mencari selain Islam, wa man yabtaghi ghairal Islam falan yuqbala minhu. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Sama ada kita melihat hari ini, sehingga ada yang menganut agama Scientology, Scientism. Pernah dengar agama baru ni? Orang yang mengagungkan, mendewakan dan menuhankan sains. Dia menganggap sainslah memberi solusi daripada kehidupan mereka. Ketika mereka derita, ketika mereka bersedih, maka ada muzik, maka ada hiburan, maka ada gadget yang akan membahagikan mereka. Sedangkan tidak. Ketika terputusnya wifi, ketika habisnya data, ketika habisnya bateri, ketika itu mereka menyedari bahawa mereka tidak menemui jalan yang sebenarnya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia mencari-cari Tuhannya. Ketika kita mengagungkan tokoh-tokoh falsafah seperti Pythagoras, seperti mana Socrates, Aristotle dan sebagainya yang memikirkan secara logik mencari Tuhannya. Lebih awal daripada itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, dia keluar daripada rumahnya, dia melihat bintang. Bersinar cahayanya. Dia menyangka ini Tuhanku. Ketika mana bintang itu sudah pun hilang kerdipannya, tenggelam di bawah ataupun ditenggelami dengan kepekatan malam, dia kata ini bukan Tuhanku. Tuhanku pasti tidak akan hilang. Besoknya pada saat itu muncul pula bulan. Dia mengatakan, oh ini Tuhanku. Besok paginya bulan juga telah menghilang. Kerana ia diciptakan. Kerana ia telah disuruh, diatur oleh Tuhan. Kemudian pagi dia melihat matahari pula muncul. Dia kata ini lebih besar dan ini Tuhanku. Falamma afalat. Ketika mana matahari juga tenggelam pada waktu petangnya, dia kata ini bukan Tuhanku. Akhirnya dia menemui kebenaran. Akhirnya dia menemui bahawa Islam ialah satu cara hidup yang sempurna. Dari sudut akidahnya, Islam mengatur fitrah murni kita untuk hanya beriman, untuk hanya menyembah, untuk hanya meyakini, untuk hanya berharap, untuk hanya minta keampunan,
untuk minta keteguhan hati, untuk minta akan keampunan dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Pengharapan, ketakutan hanya semata-mata kerana Allah. Dari segi akidahnya, kalau adik perasan pada hari ini, isu dalam negara kita berkaitan dengan Global Ikhwan GISB kan, Abu Yas, KBDBD, bum tu kan, ia berkaitan dengan orang yang tersalah memilih ketenangan dengan memilih cara-cara mereka yakin bahawa wali-wali ini, tokoh-tokoh ini yang menyelamatkan kami, sedangkan tidak. Fitrah Islam yang sebenarnya, nurani mereka yang bersih itu, yang selamat itu, yang teguh itu, yang baik itu, yang fitrah itu ialah hanya kembali kepada Allah. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah, Nabi dalam hidup dia dua perkara di antara yang paling berat diuji oleh Allah. Antaranya ketika isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, selain daripada peristiwa Uhud yang benar-benar menjadikan engkau begitu sedih." Nabi sangat sedih dalam peristiwa Uhud. Selain Nabi kehilangan 70 orang sahabat yang sangat Nabi cintai, yang sangat Nabi sayang. Pada hari itu Nabi kehilangan pakcik Nabi yang sangat Nabi cintai, itu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tetapi Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, selain daripada hari Uhud yang sangat engkau sedihkan, apakah yang sangat menyedihkan dalam kehidupanmu, Rasulullah?" Kata Nabi SAW, selain daripada hari Uhud, hari yang tidak boleh Nabi melupakan kesedihan yang melanda kehidupan Nabi ialah dalam peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif. Ketika 10 tahun semenjak Nabi diutuskan oleh Allah menjadi Rasul, Nabi ditentang oleh sanak keluarganya sendiri. Ketiadaan ayah dan ibu dia. Nabi kata, setelah aku kematian dua orang yang sangat aku cintai, iaitu isteriku Khadijah binti Khuwailid dan pakcikku Abu Talib, yang selama ini membenting diriku, menjaga diri aku kehilangan dua manusia ini. Kemudian aku membuat keputusan untuk keluar daripada Mekah untuk menuju ke Taif dengan harapan bersama seorang anak angkatnya Zaid bin Harithah berjalan berbelas hari. Nabi mengetuk pintu penduduk pemuka ketua-ketua Bani Thaqif di bumi Taif. Dengan harapan ada orang akan membuka pintu mereka untuk Nabi. Akan ada manusia yang akan menerima dakwah Nabi sekiranya di Mekah, di tanah bumi tempat Nabi lahir, mereka halau Nabi, mereka menghinakan Nabi, mereka menolak Nabi. Nabi mengharapkan di situ akan ada sinarnya. Di Taif bumi yang sangat sejuk, udaranya sangat nyaman, tempatnya lebih tinggi. Di situlah Nabi berangan dan bercita-cita. Inilah base-nya yang akan Nabi bina setelah mereka menolak Nabi. Adik-adik yang dirahmati Allah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan sahaja tidak membuka pintu menerima dakwah. Tidak ada seorang pun yang menerima. Bahkan apa yang mereka lakukan? Setelah mereka memperlecehkan Nabi, dia kata, kalau engkau betul-betul Nabi, sudah tentu kelambu Kaabah sudah pun koyak. Sudah tentu berlaku peristiwa besar. Engkau bukan yang kami percaya. Pergilah engkau masuk ke bumi kami dengan aman, baliklah engkau dengan aman. Mereka memberi jaminan itu, tetapi tidak sebenarnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengerahkan anak-anak muda, membuat barisan, menghalau Nabi daripada bumi Taif dengan batu dan kayu. Mereka menghujani kepulangan, pengusiran Nabi daripada bumi Taif itu dengan batu dan kayu, sehingga mengalir darah Nabi daripada atas kepala sehingga kaki Nabi SAW. Tubuh Nabi yang suci dan mulia itu telah dilukai, telah dicederakan oleh penduduk bumi Taif. Tapi ketika Nabi bersedih, bayangkan tidak ada seorang pun yang terima. Melainkan seorang budak yang bernama Adas di sebuah kebun anggur. Hanya seorang situ saja sehamba yang sedih kesian berikan Nabi anggur, Nabi makan, sebut bismillah, dia tertarik, dia berdialog dengan Nabi sehingga dia seorang yang mengucap la ilaha illallah. Ketika Nabi dalam keadaan kesedihan, cedera, berdarah muka Nabi, apa yang Nabi buat? Ini Islam ajar sebagai satu cara hidup. Nabi mengangkat madadah tangannya kepada Allah. Ya Allah, wahai Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Wahai Tuhanku, ya Allah, kepada siapa aku meminta, ya Allah? Ila man takilluni, kepada orang yang dekat, yang menghalau aku, yang menyakiti aku, ataupun kau serahkan diri aku ini am ila aduwin malakatu amri,
dalam sirah, dalam kitab Rahiqul Makhtum. Bagaimana Nabi kata, ya Allah, Engkau sesungguhnya Tuhan kepada orang-orang yang lemah, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Aku mengadu akan kelemahan diriku di hadapan manusia, ya Allah. Lemahnya aku diri ini, ya Allah. Hinanya aku, ya Allah. Ini cara kita, fitrah kita, sentiasa akan minta kepada Allah. Ini betul-betul orang beramal dengan Islam. Dia tidak akan meminta kepada selainnya. Selain kepada Allah. Adik-adik sedang belajar, walaupun mungkin berada di hujung semester, sentiasa pengharapannya, tawakalnya, keyakinannya, penyerahannya, semata-mata kerana Allah. Ini baru satu cara hidup yang sempurna. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, adakah Engkau menyerahkan orang yang dekat ini, yang mereka ini menghinakan aku, ataupun Kau serahkan diri aku ini kepada musuh, yang mereka ini menguasai akan urusanku, ya Allah. Ya Allah, tidak apa yang aku harapkan, malaikat aku takut kemarahan kemurkaan kepadaku, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, Allah, tidak mengapa, ya Allah. Cuma aku harapkan redha muka. Panjang doa Nabi. Sehingga doa ini didengari oleh Allah dan Allah mengutuskan malaikat penjaga bukit. Penjaga bukit malaikat ini tanya kepada Rasulullah, apa yang nak Nabi buat? Yang nak Nabi tuntut bela kepada penduduk yang menghalau Nabi ini. Kalau diberikan perintah serta merta, kata malaikat ini, akan aku angkat bukit ini dan hancurkan mereka serta merta. Bayangkan. Adik-adik yang dirahmati Allah, Nabi dalam keadaan berduka cita, sedih lagi kehilangan isteri dan pakcik dia, dihalau pula daripada kampung halamannya, dihalau pula daripada Taif, cedera pula. Tiba-tiba datang orang nak bagi sokongan, nak bagi pembelaan. Kalau kita lah di saat itu kan, mungkin hati kita yang sedikit tak baik dan kotor ni, kita kata, tolonglah angkat segera bukit tu, hancurkan mereka semuanya. Mereka telah menganiaya aku. Betul tak? Tapi lihat bagaimana contoh yang begitu mulia ditunjukkan Nabi SAW. Beritahu wahai malaikat, memang mereka ni halau aku di kalangan mereka ni. Tetapi mungkin, Nabi tengok, pemaafnya Nabi ni, mulianya Nabi ni. Mungkin di kalangan zuriat mereka yang keluar daripada tulang subur mereka ini, orang yang beriman kepada Allah. Ya Allah, tengok bagaimana mulianya Nabi. Penuh dengan ketenangan, penuh dengan kemuliaan, memaafkan manusia yang menganiaya, yang menzalimi, yang mencederakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam konteks akidah pengharapan. Begitu juga dalam soalan ibadah. Ustaz ambil satu contoh dalam ibadat solat. Adik-adik jangan remehkan ya. Apabila kita bercakap Islam sebagai satu cara hidup, Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kebejatan akhlak dan moral yang berlaku pada hari ini antara sebabnya ialah solat kita. Sedangkan perintah dalam solat Allah kata dalam Quran, sesungguhnya solat itu mencegah perkara keji dan juga mungkar. Hari ini kenapa masih berlaku lagi kebejatan akhlak, moral? Persoalkan akhlak kita. Sedangkan solat merupakan wasilah yang terbaik hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik duduk di matrik, jauh daripada mak ayah dan keluarga. Tidak siapa yang pantau lagi solat kita, betul tak? Bahkan dalam hadis Nabi, ketika umur 7 tahun sampai 10 tahun, mak ayah kena didik kita, asuh kita. Setelah kita masuk ke matrik, selangkah lagi kita akan bidikari sepenuhnya. Mungkin sekarang sudah pun. Bagaimana solat kita dengan Allah? Bagaimana kesempurnaan wuduk kita? Bagaimana tamak-ninahnya kita? Bagaimana rukuk dan sujud kita? Ketika kita menjaga makan dan minum pakaian kita, akademik kita, kita mengharapkan Allah memberi keberkatan pada ilmu kepada kita. Allah memberikan rezeki pada mak ayah kepada kita juga. Tetapi bagaimana solat kita kepada Allah? Bagaimana solat kita kepada Allah? Sedangkan kita yakin ketika mana Nabi bersedih, selepas itu bukan Allah mengutuskan malaikat, bahkan Allah menjemput Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul tak? Dan tidak adalah kegembiraan seorang kekasih malaikat bertemu dengan kekasihnya. Kalau sentiasa sebelum ini kita berutusan dengan wakilnya, malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu, di saat Nabi bersedih, di saat Nabi berduka cita, Allah mendatangkan seekor haiwan, kenderaan yang paling hebat sepantas cahaya, lebih lagi daripada itu, iaitu burak. Dalam hanya satu malam, Nabi daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menaik ke atas 7 petala langit ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan kekasihnya. Itu Mi'raj Nabi. Mi'raj kita ialah salat. Dan ketika Nabi di-mi'rajkan oleh Allah, menerima perintah ini. Dan inilah kekuatan kita. Dalam Quran Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah.
Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan solat. Dengan solat. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah, di mana solat kita? Di mana kualiti solat kita? Adakah siap subuhnya kita bangun pada waktunya ataupun sebelumnya kita bangun qiyam kepada Allah? Adik-adik lelaki di sini kalau ada, bagaimana kita mengutamakan? Kita sanggup bangun, berjaga tengah malam untuk kita study, kan? Itu bagus, baik. Kita dahagakan ilmu, cintakan ilmu. Tetapi bagaimana dengan solat kita? Sedangkan kita tahu perkara pertama yang bakal dipersoalkan di hadapan Allah ialah solat. Walaupun amalan baik, belajarnya bagus, CGPA-nya cemerlang. Alhamdulillah anak ustaz ada bimbingan daripada pensyarah-pensyarah daripada Matrix masuk Megat, abang Megat kita, Syekh Megat kita. Sikit lagi skornya CGPA 3.8 kan. Hanya satu yang dapat A-. Semuanya A. Seronok. Tetapi penting ajar didik mereka ialah dengan solat dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dahi kita diletakkan di atas lantai, tempat yang terbawah dihina tempat pijakan manusia, kita berbisik pada suara yang sangat perlahan dan halus, tidak didengari oleh manusia, tetapi ianya akan menembusi 7 petala langit pada pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Curahlah, mintalah kepada Allah dalam solat supaya Allah beri keteguhan iman dan hati kepada kita, supaya kita dapat hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan pimpinan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan remehkan. Adik-adik lelaki, lazimkan diri untuk solat berjemaah di masjid, di surau, kolej kita, kan? Adik-adik wanita pun sama. Adik-adik wanita, perempuan, isteri seumpamanya, Nabi bagi nasihat mudah je. Wanita, jaga salatnya, jaga kemaluan dan kehormatannya, dan patuh pada suaminya, maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia kendaki. Subhanallah. Kan? Di saat mungkin perempuan rasa, ustaz, kami ni ada uzur, tak boleh solat dengan penuh setiap bulan dan setiap minggu, seperti lelaki boleh ke masjid. Jangan risau, tengok jaminan Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna. Apa kata Nabi? Seorang wanita, dia menjaga ibadah solatnya, dia menjaga penghormatan dia, kemaluannya, kemudian dia taat pada suaminya, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dikehendaki. Subhanallah. Tengok Islam. Ketika Nabi lepas solat subuh, Nabi tengok salah seorang isteri Nabi, Juwairiyah, masih sedang berzikir. Nabi balik, dia masih lagi berzikir. Nabi kata, wahai isteriku Juwairiyah radhiyallahu anha, hendak tak aku ajarkan kamu satu doa dan tasbih dan zikir ini, kalau kamu amalkan dia sama fadilatnya ketika mana kamu berzikir lepas solat sampai waktu duha. Ya Allah, tengok. Apa zikir dan doa tu yang mungkin sebagian kita dah hafal dalam zikir-zikir makthurat waktu pagi kita. Nabi ajar, tengok Islam satu cara hidup. Orang yang sibuk sekalipun, Nabi boleh ajar satu doa kepada isteri dia, wanita ni, untuk amal doa ni. Apa dia? Amalkan doa ni. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midadi kalimatih. Jadi, saya ulangi. Mungkin direkodkan, boleh diulang dan kita baca benda ni. Fadilat kelebihannya menyamai seorang yang duduk berzikir selepas subuh sampai waktu syuruk dan juga duha. Doa ringkas. Bagi orang yang sibuk, ada assignment ustaz, ada kelas ustaz, ada tugas. Nabi ajar Islam satu cara hidup. Untuk mereka yang ada masa boleh zikir panjang waktu paginya, untuk zikir waktu petangnya. Waktu pagi bagi mereka yang mungkin tergesa-gesa ada hal, Nabi ajar zikir ni. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Saya ulangi kali ketiga. Doa yang Nabi ajar pada isteri Nabi, Juwairiyah, iaitu Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Amalkan. Itu satu solat. Yang ketiga, Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna dari segi akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran ataupun Nabi sendiri sebut dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan sebagai penyempurna kepada akhlak. Adik-adik yang dirahmati Allah, hari ini kita sangat takut tengok kan akhlak kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, kadang-kadang kawan sekelas kita, mungkin juga diri kita kan, betapa kita tidak boleh, betapa kita hari ini betapa rosaknya akhlak kita. Bermula daripada akidah tadi yang dibawa oleh Islam, daripada ibadah syariat tadi yang diasuh, yang diajar oleh Nabi SAW, sehingga tidak boleh menampilkan akhlak yang baik. Kita tengok bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita menulis di WhatsApp kita, komen kita. Ya Allah, kadang-kadang adanya dengan carutan, ada dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor. Na'udzubillah min dzalik. Dia datang daripada hati yang tidak bersih, kan?
Sedangkan Nabi SAW tadi kita sebutkan seorang yang pemaaf, akhlaknya sangat mulia. Dan Adas tadi yang masuk Islam, walaupun tengok muka dan kaki Nabi berdarah, masih lagi menampilkan akhlak yang baik. Baca bismillah makan anggur yang diberikan oleh Adas. Sehingga Adas tertarik dengan akhlak Nabi. Jadilah kita seumpama hari ini, kalaulah bandingan akhlak itu, akidah itu, akar yang kukuh, dan syariat ibadat yang kita lakukan ialah ranting-ranting yang bercambah. Zikirnya, baca Qurannya, salatnya, sedekahnya, puasanya yang banyak. Andai kala akhlak yang muncul itu ialah hasilnya buah durian musangking yang begitu cantik isinya, kualiti buahnya. Dan begitulah yang perlu kita tampilkan. Dan sudah tentu Islam yang menyediakan akhlak yang mulia kepada kita. Islam menyediakan akhlak yang terbaik pada kita untuk kita tampilkan pada hari ini. Dengan perkataan, dengan tingkah laku, kan? Saya pasti di Matrix itu ada sahabat kita yang bukan Islam, betul tak? Ada di kalangan orang Cina, orang India. Tapi kenapa Islam ini tidak pantas seperti mana negara-negara Eropah? Orang bukan Islam, dia tak baca kitab Al-Quran. Dia tak akan baca Quran. Malaikat ada sekalian mereka yang mengkaji. Hari ini mereka read Muslim. They don't read the Quran, but they read Muslims. Mereka melihat akhlak kita. Jadi Islam sebagai satu cara hidup, kita mesti hidup cara Islam yang mengatur hidup kita. Bagaimana daripada kita bangun pagi, akhlak kita kan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita membasuhkan wudu. Setiap hari kita diikat oleh 3 ikatan syaitan. Jadi ingat bangun pagi besok, ikatan pertama yang akan telar dengan kita berwudu. Dengan kita membaca doa dulu yang pertama. Kita membuka ikatan yang pertama. Yang kedua, kita cabut ikatan itu dengan kita berwudu. Yang ketiga, dengan kita bersolat. Sekiranya kita telah pun dibebaskan daripada ikatan belenggu syaitan, maka insya-Allah pada hari itu kita dipermudahkan urusan bimbingan petunjuk hidayah daripada Allah. Kenapa kadang akhlak kita tak baik? Waktu pagi yang sepatut kita bangun on time-nya untuk solat malamnya, untuk solat subuh berjemaahnya, kita tak bangun. Kita sibuk dengan assignment kita. Mungkin, tengok, apa yang kita lebihkan? Sedangkan kita meyakini yang memberikan hidayah, memberikan rezeki, yang memberikan kepandaian, bahkan yang menciptakan kita, yang akan mematikan kita, yang akan membangkitkan kita, yang akan menghitung kita di mizannya, yang akan memasukkan kita ke syurga akan nerakanya, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita membesarkan dan mengagungkan Allah, mengingati dia sepanjang masa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat padamu ya Allah, untuk aku bersyukur padamu ya Allah, dan untuk aku memperelokkan urusan ibadah kepadamu ya Allah. InsyaAllah Allah akan jadikan Islam ini bukan hanya sekadar tampilan agama yang ada pada IC kita, tetapi Islam yang memandu, yang mengatur, yang menjaga diri kita, sama ada dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, ibadahnya, termasuk akhlak kita insyaAllah, dan seluruh kehidupan kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita dimuliakan Islam seperti mana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada sahabatnya, sesungguhnya dulu kita jahiliah, Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Sekiranya kita mencari selain daripada Islam, maka Allah akan kembali menghinakan kita. Jadi adik-adik, hargailah kemuliaan Islam yang Allah telah pilih kita tanpa kita mendapatkan dengan berusaha. Kita dapat Islam dengan cara warisan dari mak dan ayah kita. Hargailah dan suburkanlah iman dan Islam dalam diri kita, sehingga Islam itu benar-benar dipasak dalam hati kita dan diterjemahkan dalam kehidupan kita yang sebenarnya insya-Allah. Sekarang itu dulu untuk malam ini, minta maaf banyak-banyak. Ustaz sebenarnya baru balik dari kuliah maghrib tadi, agak belum bersedia. Tengok pula berhadapan dengan adik-adik yang begitu hebat pada malam ni, walaupun dah lewat malam, datang boleh mendengar sampai habis kan. Dan Ustaz sekejap lagi akan bertolak ke Kemboja sebenarnya, tapi Abang Megat ni dah pujuk banyak kali lah, tak sanggup rasa menolaknya ya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini bermanfaat untuk diri Ustaz juga dan adik-adik. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam masa yang lain. Mungkin kalau ada masa sikit, kalau kita boleh buka sikit soal jawab, mudah-mudahan kita boleh bermanfaat pada malam ni. Dan saya serahkan kembali kepada Syekh pensyarah kita, Syekh Megat, insyaAllah. Terima kasih pada saudaranya Ustaz Hasbi atas kesudian meluangkan masa bersama para pelajar semua, anak-anak pelajar semua, dan berkongsi sedikit tausiah ataupun tazkirah dan pengajaran untuk kita kita terima pada malam ini. Baik, seperti mana yang saya sebut di awal tadi, tak lengkap kalau usrah kita hanya mendengar daripada satu hala daripada nakib kita, pentazkirah kita. Jadi saya buka kepada para pelajar, tapi saya rasa tak perlu banyak lah kot, mungkin 3 soalan. 3 soalan sama ada nak nyatakan secara lisan, bertanya terus di sini, ataupun boleh
type di bahagian message di bahagian message di Google Meet tu. Baik, soalan pertama kalau ada. Soalan pertama, para pelajar kalau ada, nyatakan nama, jurusan sains ataupun perakaunan dan boleh terus pada soalan. Semua terpesona lah sampai tak ada soalan kot, Ustaz. Masya Allah. Sama ada dua. Sama ada betul-betul faham atau betul-betul tak faham. Harap yang pertama insya-Allah. Tapi insya-Allah kita yang pertama kot yang faham tu. Amin. Amin ya Allah. Okey, kita bagi masa. Ada soalan. Rasanya tak lengkap, tak berseri kalau tak ada yang bertanya soalan. Ambil rebut dan peluang ni untuk kita bertanya. Nadiratul Hanani, Fahmi Naim, Faiz, Arsyad, Anis Mastura. Ramai ni. Minta kalau ada soalan, silakan. Aini Sofia, Adam Haikal. Oh, nak kena sebut nama sebuah ni. Takkan langsung tak tu. Hajar Najwa. Okey, Arsyad. Ni saya ingin bertanya soalan tentang bagaimana seorang dapat mengaplikasikan cara-cara hidup seorang Muslim kalau seorang itu macam busy. Bagi contoh menjadi seorang JBP atau macam hidup di luar negara, yang mana di negara itu atau di mana tempat dia tak friendly Muslim. Bagaimana seseorang itu dapat mengeratkan diri kepada Allah SWT padahal di sekelilingnya semua tak support dia. Okey, soalan pertama. Dia jauh memikirkan, mungkin dia nak study overseas nanti. Amin. Mungkin dah bayang lah kalau dia kat UK ke mungkin kat Australia yang mungkin kurang Muslim ataupun mungkin kurang support, macam mana dia menghadapi. Betul Syed? Amin. Amin. Okey Dato'. Baik, kita nak kumpul ke nak Ustaz jawab dulu ringkas? Saya jawab dulu lah insya-Allah. Jawab dulu, okey. Baik. Okey. Terima kasih saudara Arsyad yang bertanya dan juga sahabat saya Syekh Megat Faizul. Okey, bagus soalan yang ditanya tentang bagaimana seseorang yang berada dalam mungkin Muslim minoriti lah, berada di luar negara ke, nak mengamalkan Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna. Okey, kita kena ingat dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata ataupun dalam ajaran Islam sendiri kata, beramallah siapa yang kamu mampu lakukan. Maknanya kita akan mencuba sedaya upaya untuk beramal Islam mastata'. Termasuk kalau kita nak buat haji ibadah sendiri pun tidak dipaksakan kan. Selagi mana kita dah ada keupayaan dari segi keuangannya, aman perjalanan, kesihatan tubuh badan, kita waktu yang mencukupi. Begitulah Islam tidak memaksakan kita. Kalau dulu kita pernah dengar satu isu di Perancis beberapa tahun dulu semasa almarhum Profesor Dr. Yusuf Qaradawi masih hidup, dia keluarkan satu arahan perempuan tidak boleh, bukan isu pakai bikini di pantai, tidak boleh memakai tudung di Perancis, kalau kita masih ingat. Dan keluar satu fatwa daripada Dr. Yusuf Qaradawi, ingat tak betul tu? Dia kata, yang sangat mengejutkan sebagian orang kita lah, dia kata, untuk di Perancis, wanita-wanita Muslim boleh buka tudung. Kita nampak macam, betul ke ni? Macam sekular je, macam liberal je. Tak. Pada waktu itu, tidak ada tempat ruang untuk orang Islam belajar di Europe untuk mengenali, untuk mendapatkan ilmu, melainkan di universiti-universiti yang mereka sedang belajar di situ. Fatwa Yusuf Qaradawi memberi kelonggaran dan bukan redha dengannya dalam keadaan darurah pada waktu itu, kan? Dia boleh membuka tudungnya hanya saat dia memasuki universiti. Sebab dilarang pada waktu itu untuk di universiti, untuk dia belajar, kerana itu undang-undang yang ditekan pada waktu itu pada orang-orang Islam. Tetapi setelah mereka belajar, keluar ataupun balik dari universiti, mereka mesti beramal dengan Islam sebagai satu cara hidup. Kan? Tetapi tidaklah selepas daripada itu, mereka merasa seronok, merasa tenang dan sebagainya. Jadi persiapan kita untuk pergi belajar luar negara ni, banyak cabaran dia. Culture shocknya mungkin ada kerana pengamalan Islam yang ada di Malaysia, negara majoriti Muslim, apatah lagi seperti di Mekah dan juga Madinah, yang tidak terdedah dengan budaya-budaya yang tidak baik ni, sudah tentu berbeza. Sudah tentu persediaannya kena mencari guru dan juga ilmu yang betul. Ada beberapa pelajar di Malaysia tersalah mencari guru, akhirnya dia memegang pandangan Syiah. Sehingga sepanjang berada di luar negara, dia memegang pandangan Syiah itu sentiasa mengqasar dan menjamakkan solatnya. Sedangkan itu bukan pandangan dari Islam yang benar.
Jadi bagi mereka yang berada di barat pula hari ini, yang bukan pelajar daripada Malaysia, kita melihat mereka itu cabaran mereka lebih besar dan juga lebih tinggi. Bayangkan mereka duduk di sebuah tempat, negara yang pengamalan Islamnya begitu minimum dan orang Islam tidak ramai, tetapi kesungguhan mereka bukan dalam konteks mencari ilmu itu saja, sini cabaran untuk beramal Islam itu sendiri. Ustaz masa duduk di Birmingham ya, sudah melihat walaupun tak sampai setahun Ustaz berada di sana, melihat bagaimana cuacanya sendiri pun, kita kat Malaysia air yang tak cuaca sejuk sangat, bukan musim winter pun dah, musim hujan pun dah berat nak bangun malam solat subuh. Betul tak? Bayangkan di United Kingdom, di Europe, Ustaz bangun yang waktu pagi dia minus suhunya. Dan kalau nak pergi masjid, terpaksa ambil air suam, tuangkan pada pedal ataupun pemegang pintu kereta kerana beku. Beku. Tetapi Ustaz melihat bila sampai di sana waktu paginya, subhanallah, jemaahnya jauh lebih ramai daripada tempat kita. Adik-adik yang dirahmati Allah. Ukurlah diri kita bagaimana keimanan, kesungguhan mereka nak beramal dengan Islam. Mereka duduk dalam masyarakat yang majoriti yang buka tudung, mereka masih mempertahankan jilbab mereka, akidah mereka, maruah mereka. Mereka tahu ini kepala mereka, mahkota yang sangat berharga untuk mereka jaga dan lindungi. Kan? Jadi perlunya mujahadah. Mujahadah. Allah akan menilai seseorang itu bagaimana dia bersungguh-sungguh mempertahankan, memperjuangkan, beramal dengan Islam dengan kadar kemampuan yang dia mampu lakukan. Janganlah pula, Ustaz, oleh kerana saya nak pergi Europe, Ustaz kata tadi minoriti Muslim, jadi inilah kesempatan peluang saya untuk buka aurat saya, untuk saya pakai seluar pendek. Tak. Jangan mengelak begitu ya. Kita nak mempertahankan akidah kita, Allah akan uji kita dengan berbagai-bagai bentuk. Kan? Kadang-kadang Allah tak uji pun dengan benda yang berat sangat kan. Kadang-kadang kita ni uji dengan handphone je kan. Diuji dengan gadget je. Allah, kita punya lara kita punya payah nak beramal dengan Islam tu hanya dengan gadget. Malulah kita. Kan? Di barat tu saya kata tadi, dengan cuacanya, dengan hiburannya, dengan kehidupan buka pintunya, kita buka pintu, Mak Saleh ni bukan peluk, berkecupan. Kan? Bagaimana kita nak menjaga pandangan kita? Bagaimana kita nak beramal dengan Islam? Mudah-mudahan bila kita daripada sekarang, kita dah jaga, kita intimak dengan akidah kita, betul-betul jaga akidah kita. Kita jaga ibadah kita, solat kita. Kan? Akhlak kita. InsyaAllah, di mana kita berada pun, Islam tetap akan sentiasa kita amalkan dengan baik insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Moga terjawab persoalan saudara Arsyad tadi. Boleh kita buat sebagai conclusion lah kot insyaAllah ya. Okey, permintaan daripada penceramah boleh. Boleh kita buka satu soalan lagi, satu lagi kot. Kalau ada. Okey, wakil muslimat kalau ada. Saya nak kena kira sampai 10 kot. Ni macam countdown pula. Okey, muslimat ada soalan ke? Ataupun bagus ni Pak Metrik ni, senang hadam ni. Bagi sekali ni penyampaian semua faham. Dan tak sabar untuk beramal insyaAllah. Alhamdulillah insyaAllah. Nur Faghirah Fatin, Nur Atikah, Nur Hadirah, Nur Aisyah Alia, Nur Amni Fatri. Nak kena sebut nama seorang-seorang, tak ada bunyi seorang soalan ni. Terkesima dengan apa? Kita apa terpegun, terkesima dengan penyampaian. Ada soalan ke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, tak apalah. Mungkin malam ni apa? Rezeki Ustaz Azmi dia kot. Hanya satu soalan. Tapi penyampaian tadi dalam 40 minit tadi pun dah cukup padat dan juga kita kata mengesankan. Jadi sebelum kita tutup, Ustaz, 3 minit akhir untuk sedikit pesanan ataupun kata-kata bekalan buat mereka pelajar sebelum Ustaz meninggalkan sesi ini. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya Syekh Megat Faizul, seterusnya adik-adik, anak-anak pelajar yang dirahmati dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sangat tidak layak untuk memberikan kata-kata nasihat ini kerana Ustaz yakin dan percaya
Orang-orang yang berada di sini orang yang terpilih dari segi akademiknya, intelektualnya kan, orang baik-baik, dan mungkin datang daripada keluarga yang baik-baik juga, asuhan didikan mak ayah, peringatan mak ayah yang diberikan kepada kita tentu yang baik-baik juga insya-Allah. Apapun Ustaz mengambil cabaran daripada ataupun istifadah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat untuk Allah dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan peringatan yang baik untuk Ustaz dan kita semua juga. Baik, sebagai kesimpulan kepada tajuk kita pada malam ini sebagai Islam satu cara hidup, mungkin sebagai pengulangan juga, adik-adik yang dirahmati Allah, ingatlah Allah telah memilih kita dengan memberi kita nikmat yang terbesar, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Di sebalik nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesihatan, nikmat kecerdikan, nikmat keluarga yang bahagia, nikmat kesihatan, nikmat rezeki yang kita ada, tak pernah kita berlapar pun kan. Hargailah nikmat terbesar, nikmat Islam dan iman. Kerana dengan dua nikmat itulah kita dapat mengenal Allah, kita dapat beribadah, kita dapat memujinya, kita dapat bergantung harap kepadanya. Hargailah sepenuhnya. Suburkanlah dalam setiap doa kita, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa syurna bil iman, wa adkhilna jannatal mal iman. Allahumma habib ilaina al iman, wa zinhu fi qulubina. Ya Allah, suburkanlah iman. Jadi kami orang yang mencintai iman ini ya Allah. Dan jadi orang yang sentiasa menghidupkannya dengan iman. Hidup kami dengan iman, ya. Supaya hidup kita akan terbimbing, terpandu, terarah dengan iman Islam yang kita miliki. Jangan hanya kita berbangga pada nama kita sebagai seorang Islam. Jangan kita merasa sombong dengan apa yang ada pada IC kita, kan? Sudah kita lama beramal duduk dalam Islam ni, tanpa kita membuktikan kita beramal dengan sepenuhnya dengan agama Allah, dengan menghargai iman yang ada pada diri kita. Ya, jangan kita leburkan, jangan kita lemahkan, jangan kita hancurkan iman kita dengan hanya gadget yang ada depan mata kita. Tetapi kita tidak menghidupkannya dengan iman, dengan membaca Al-Quran. Lepas habis program malam ini, kita ingat pesan Nabi. Sesiapa yang menjadikan Al-Quran, ingat pesan lagi ya, Al-Quran itu yang kita jaga, yang kita baca, yang kita tadabbur, yang kita beramal, yang kita sentiasa hidup dalam hidup kita, akan ada keberkatan dalam hidup kita. Akan ada. Di mana Quran ada, akan berkat benda tu. Quran itu turun pada malaikat Jibril, Jibril menjadi manusia yang teragung. Menjadi makhluk yang terhebat, ketua malaikat. Quran ini turun pada Nabi SAW, jadi ketua Nabi para Rasul. Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar, menjadi lebih baik pada malam-malam yang lain. Turun pada bulan Ramadan, jadi bulan yang terbaik. Jadi pesan terakhir, jangan tinggal Quran, jangan tinggal solat. Islam akan mengatur, akan menjadi satu benda yang sangat berharga dalam hidup kita. Walaupun kita dah cerdik belajar, kita dah mampu buat benda lain, tetapi benda yang tak boleh dipisahkan, yang tak boleh kita tinggalkan, kita kena suburkan iman, kita kena beramal Islam secara sepenuhnya insya-Allah. Seperti mana ayat yang saya baca di awal permulaan kuliah kita tadi, mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kebaikan bersama insya-Allah. Dan doakan Ustaz akan berangkat sekejap lagi ke Kemboja dan juga ke Mekah hujung minggu ni insya-Allah. Dan Ustaz sentiasa doakan kebaikan untuk semua. Terima kasih atas peluang pada malam ni dan minta maaf sekiranya sepanjang kuliah ini ada perkara-perkara yang tidak disengajakan ataupun disengajakan yang membuat kesalahan kepada adik-adik semua. Astaghfirullahaladzim insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, kita kata satu masa yang cukup berharga kita pada malam ini dengan Ustaz Masbi dan juga para pelajar semua. Bukanlah untuk pesanan tadi bukan untuk para pelajar saja, dan untuk diri saya juga. Ada juga apa yang ayat Ustaz tersebut tadi pun, penyampaian selama 40 minit tadi pun ada tertampar di muka saya sendiri. Khususnya bab jaga solat dan juga baca Al-Quran. Kita amat jauh daripada dua perkara tersebut. Moga-moga dengan sedikit perkongsian tadi menjadi pencetus untuk kita kembali muhasabah diri dan cuba mendekati semula Al-Quran yang mungkin jauh tertinggal, dan juga solat yang mungkin kita kata nak jaga kadang-kadang dengan kesibukan, tetapi cubalah jaga sebaik mungkin insya-Allah. Moga Allah juga menjaga kita dengan hasil kita menjaga solat tadi. Baik, terima kasih sekali lagi pada Ustaz Azbi atas kesudian melapangkan masa. InsyaAllah kalau ada permintaan daripada para pelajar penggerak surau ANC An-Nur Club ini, kalau ada permintaan lagi, insyaAllah kita akan cuba atur pada waktu yang lain. Moga-moga ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi menjadi penerus kepada silaturahim kita pada masa datang. Jadi daripada saya, terima kasih sekali lagi, dan juga para pelajar semua, terima kasih pada sudi melapangkan masa. Kita tangguhkan surah majlis kita dengan surah As dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
Baik, sahabat Ustaz Azmi, selamat ke Kamboja, selamat misi membantu umat di sana dan selamat kembali ke tanah air insya-Allah. Baik, InsyaAllah. Terima kasih pada semua. semua, Jazakumullah khairan. sekian kita tangguh pada program kita pada malam ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, flight pagi esok Apa? Pukul 6 pagi, insyaAllah. pagi. Nak pergi dah ni. Dengan Nazri tadi, insyaAllah. Nak berkemas-kemas ke barang-barang apa semua Betul. tu. Betul. Terima kasih atas doa semua, insyaAllah. Okey.